kita bukannya sangat kepada rakyat sampai kita menegah pada kerajaan, ataupun kita sangat kepada kerajaan sampai membiarkan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zaimah Ali dalam Amal Podcast. Jom bersama kita beramal. Baik, terima kasih kepada penonton yang setia bersama Amal Podcast. Macam biasalah, ada tetamu undangan yang sangat special hari ini. Tapi sebelum tu, kepada anda semua yang sedang menonton Amal Podcast, jangan lupa untuk like, komen dan juga share. Dan tak lupa juga subscribe YouTube Yayasan Amal Malaysia. Anda boleh dengarkan Amal Podcast ini juga melalui Spotify. Baiklah, kepada anda yang nak tahu siapa tetamu yang saya kata special sangat, saya perkenalkan Lieutenant Bersara Puan Hajah Suryati Yusof, atau lebih mesra saya panggil Kak Syai, boleh? Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah sangat Tuhan bagi kudrat dan kesihatan yang baik untuk kita beramal. Baik, itu dia. Lieutenant Bersara Puan Hajah Suryati Yusof, iaitu relawan Yayasan Amal Malaysia yang bersama-sama melakukan gerak kerja bersama Yayasan Amal untuk menyertai misi-misi bersama Yayasan Amal Malaysia ini. Okey, Kak Syai. Sebelum kita nak tahu pengalaman, kita nak tahu apa kenangan pahit manis Kak Syai ni kan bersama Yayasan Amal sebagai relawan, kita nak tahu dululah Kak Syai ni, boleh ceritakan tak macam mana Kak Syai boleh terlibat dengan relawan bersama yayasan? Okey, sebenarnya Kak Syai kena scam. Kena scam? Ada satu masa tu kawan Kak Syai, nama dia Lieutenant Maizun, Hajah Maizun. Dia cakap, jom malam ni pergi meeting. Cakap, meeting apa? Meeting tolong-tolong orang. Okey lah. Saya pergi meeting kan, tengok orang semua tua-tua tu, diorang cuma bersemangat dengan bercerita, dengan nak collect duit, dengan nak buat surau, nak buat tadika, nak buat itu, nak buat ini, nak pergi Aceh, nak pergi. Kata, orang tua-tua ni semangatnya dia kan. Apa pasal dia buat macam ni? Dalam-dalam diorang macam tu, end of the meeting diorang dapat collect RM30,000. Saya kata, dahsyat orang tua-tua ni. So barulah Kak Syai tahu diorang ni semua relawan Yayasan Amal Malaysia. Allah. So bila habis meeting tu dia kata, sign sini. Dia kata sign kan. So rupanya Kak Syai pun telah terbabit lah. Saya telah langsung membantu mereka untuk mendapatkan dana, buat program untuk diorang lah. Untuk diorang masa tu Kak Syai pun tak tahu diorang nak pergi mana ke apa kan. Tapi lepas tu bila lepas pada tu Kak Syai macam jatuh cinta lah dengan kehemahan relawan Yayasan Amal ni dalam mereka beramal dan mereka dedikasi dengan perjuangan tu. Mereka tak berkira, mereka tak kira kudrat, walaupun masa tu Kak Syai tengok semua tu dalam 60-an, 70-an, ada yang dalam 80-an, tapi mereka sangat bersemangat sampai sekarang. Walaupun sekarang ada yang terlantar sakit, ada yang dah meninggal, tapi kalau diorang tak dapat bagi kudrat pun, bantuan kewangan, moral support, idea, semua mereka kongsi lagi. Itulah buatkan Kak Syai pun nampak gayanya cinta ni ialah cinta yang everlasting love lah. Wah. Baik, maknanya daripada meeting, daripada meeting kita terus masuk ke ni lah, maksudnya sebagai relawan. Ya. Dan Kak Syai sendiri terlibat secara langsung? Ya, lepas pada tu, lepas Kak Syai tolong diorang buat program, tolong diorang buat kutipan dana, diorang ajak pergi satu program. Kak Syai tak ingat mana yang dulu, sama ada pergi Palu dulu ke ataupun pergi Sabah dulu, ataupun Banji dulu. Banji, tak tahu, salah satu. So mula tolong di Banji, rasa Banji dulu kot Jerantut. So tolong hantar barang apa ni, kita buat secara teratur. Jadi masa tu diorang nampak Kak Syai ada kebolehan untuk menguruskan suasana dalam keadaan kritikal. Maka mereka ajak Kak Syai pula pergi Palu masa tsunami di Palu. So Kak Syai pun pergi. Itulah di situlah betul-betul membuatkan Kak Syai bertekad yang Kak Syai takkan patah balik
dan akan hidup dan mati sebagai relawan Yayasan Amal. Allahu Akbar. Dan Kak Syai, saya lihat Kak Syai ni bermula dengan pengalaman yang orang kata betul-betul yang buatkan Kak Syai tekad untuk masuk relawan ni kan. Dan pengalaman Kak Syai ni sebenarnya banyak dah punya. Saya ingat tahun lepas kita bersama misi ziarah Mahabbah di Sarawak, betul tak? Saya ingatkan sebab itu pertama kali lah saya jumpa Kak Syai, and saya dengar cerita jugalah Kak Syai ni seorang yang tegas. Dan bila jumpa Kak Syai kan, tengok memang betul-betul tegas lah sebenarnya Kak Syai. Dia takut nak tegur. Tapi sebenarnya dalam ketegasan Kak Syai ni ada je kelembutan dia. Jadi Kak Syai, saya nak Kak Syai kongsikan pengalaman selain di Palu lah kan. Selain di Palu, apa lagi yang Kak Syai boleh kongsikan pengalaman Kak Syai? Pengalaman dalam relawan. Dalam relawan. Selain daripada Palu, Kak Syai yang betul-betul terkesan ialah di Bangi lah, Pulau Bangi. Pulau Bangi. Pulau Bangi. Okey, sebelum Kak Syai masuk Yayasan Amal ni pun, Kak Syai pernah bertugas di Sabah semasa dalam Navy. So Kak Syai tahu macam mana keadaan di Sabah ni. Terutama budak-budak yang tak ada IC, anak-anak yang di Kota Kinabalu. So dulu-dulu pun kita orang pernah cuba tolong diorang ni, bagi diorang kerja. Ada orang-orang yang daripada Philippines dah duduk sana 40-50 tahun. Diorang tak ada kerja, tak ada IC. So kami bagi kerja kat diorang. So bila Kak Syai masuk dalam Yayasan Amal ni, Kak Syai nampak ini adalah satu platform yang baik untuk meneruskan. Dulu kita buat ala kadar, macam jumpa bagi duit, jumpa bagi ni. Tapi sekarang dah ada satu platform, kita boleh buat benda ni dengan lebih do things rightly lah. Maksudnya dengan ikut prosedur. Masa pergi Bangi tu, Kak Syai dapat menjemput satu YB, dia ahli politik di KK, dan membawa dia dengan tim dia mengikut kita pergi Pulau Bangi. Jadi dia pun sebagai YB di Sabah, dia sendiri pun tak pernah pergi Pulau Bangi tu. Dan dia terperanjat bila tengok keadaan yang sebegitu teruk. Dan dia rasa macam benda ni satu membuka mata dia, dan dia membantu kita dengan banyak lah kan, sebab dia tengok kita punya program bagus, kita buka tadika, kita bagi KJT, kita buat surau, kita bagi kepada semua orang yang dalam kampung tu, tak mengira agama, bangsa dan apa-apa kan. Jadi dia sangat teruja, dan dia membawa program kita ni kepada pihak atasan dia. Dan sejak pada tu sebenarnya pihak atasan kerajaan banyak membantu kita. Membantu kita melalui Kak Syai lah, melalui Kak Syai. Dan apa dia, so macam nak bina tadika, kita dapat fund daripada diorang. Kalau kita nak, terutama hal IC, budak-budak yang tak ada IC tu, kita berjaya membawa pegawai-pegawai Jabatan Pendaftaran Negeri ke Pulau Bangi untuk buat IC untuk budak-budak ni. Bawa ke misi bersama? Selepas YB tu ikut kita balik, dia bawa benda ni ke pihak kerajaan. Dan pihak kerajaan telah mengerahkan beberapa orang pegawai pendaftaran pergi ke Pulau Bangi dan usahakan untuk buat IC untuk orang. Sebab di Pulau Bangi ni, diorang bermula dengan, diorang semua orang yang tak ada agama. Jadi kalau diorang kahwin, diorang tak terfikir nak pergi register ke apa. Kan, kahwin orang orang yang ni kan, aku sayang kau sayang aku, kita kahwin kan, tak ada anak. Sebab dia tak fikir benda tu adalah satu prosedur untuk register. Itu satu. Kedua, diorang di Pulau Bangi tu nak register pergi ke Kudat. Naik bot pergi balik pun RM60. Lepas tu sampai kat Kudat nak bayar tu bayar ni RM100. They don't even have $10. Dia tak ada duit pun diorang ni. Diorang nak makan dah pergi sungai, cari ikan, cari udang, makan. Itu cara dia. Dia tak ada pekerjaan, tak ada apa. So macam mana kita expect diorang nak belanja RM100 pergi ke Kudat untuk buat IC untuk anak. Lepas tu kalau anak dia RM600. So benda macam inilah yang orang diorang pun tak nampak apa kepentingan IC. Dan orang kerajaan pun tak nampak macam mana nak menyelesaikan masalah ni. Tapi dengan adanya NGO yang aktif macam kita menjadi telinga, mata dan tangan untuk menghulurkan maklumat, pertolongan, bantuan
kepada antara mereka berdua. Itu sebenarnya NGO ni sebagai platform yang penting. Kita bukannya sangat kepada rakyat sampai kita menegah pada kerajaan, ataupun kita sangat kepada kerajaan sampai membiarkan rakyat. Kita ialah orang tengah yang menjadi, kita panggil media kan, penghubung antara rakyat dan kerajaan. Baik. Maka tepatlah Yayasan Amal ni memilih Kak Syai sebagai relawan ni, sebab banyak membantu Yayasan Amal dalam usaha kata bersama kerajaan kan. Mungkin sebab Kak Syai pun dulu kerja kerajaan, jadi Kak Syai tahu kerajaan ni ada polisi dia, ada tata cara dia. Dia orang tak boleh buat sesuka hati. Tapi kalau polisi dia kata nak register kena pergi ke pejabat, maka itulah dia punya polisi dia. Tetapi bila kita dah dalam keadaan macam ni, kita boleh menasihatkan dia orang. Orang dekat sini, pulau ni jauh kan, mereka miskin, so dia orang tak ada keupayaan tak pergi. Boleh tak tuan pergi 2-3 orang? Bukan susah kan, bawa mesin je kan. Mesin dah letak tangan apa semua, dah settle masalah. Jadi harapnya akan datang ni kita dapat buat benda-benda macam ni kan. Sebab benda macam ni tidak memberi kos kepada sesiapa pun kan. Dia hanya kita panggil sedikit daya usaha dan PR. PR antara rakyat dan juga pada kerajaan. Benar betul tu. Kak Syai, kalau ikutkan pengalaman Kak Syai ni kan, mesti ada kenangan pahit dan manis sebagai relawan ni. Kita nak tahu kenangan pahit dululah. Pahitnya mungkin di Palu lah. Palu ni kan, bila Kak Syai pergi tu, Kak Syai ingat ke kita nak angkat sampah aja tau. Kan nak bina. Tapi bila sampai sana, the destruction ni is huge. Satu kemusnahan satu bandar. Beberapa macam tak boleh tiba-tiba akal yang ombak tu boleh pergi sampai 6 km ke darat. Lepas di darat tu, bila kena ombak tu kan, runtuh. Semua runtuh lah. Apa yang kena tu semua runtuh. Kemudian di darat pula, di tengah-tengah hutan pula, di tengah-tengah gunung-gunung pula, berlakunya rekahan bumi. Bumi merekah sampai terbelah, mengeluarkan lumpur hitam, memancut ke atas, dan dia swing macam blender. Dan bila lumpur ni swing, dia menghakis semua rumah-rumah apa saja atas tanah. Masuk balik dalam belahan bumi ni. Belahan bumi ni tutup. Ni betul-betul depan mata Kak Syai ni? Kita pergi selepas. Tapi orang yang bercerita ni. Sebab Kak Syai pergi satu bandar ni, kosong macam sawah padi yang lepas dibajak. So Kak Syai kata, ini tempat ni apa? Kata ibu, ini kampung ni. Ini kampung ni ada 10-15 ribu rumah. Masa Kak Syai pergi ni, satu benda pun tak ada. Macam sawah padi lepas kena bajak. Kan? Tanah dia gunung semua berlumpur-lumpur. Ini semua rumah. Lepas tu ada satu orang dia kata, rumah saya ini. Sekarang dalam ni, dia kata. Tak boleh bayangkan. Lepas tu dia kata, okey. Tuhan tu, itu yang buat Kak Syai rasa kecut perut lah masa tu kan. Sebelum ni kita baca Quran, kita baca buku pasal kiamat semua, kita bayang-bayang aja tak. Kita tak boleh sebenarnya kan, tak ramai lah yang dapat rasa di hati bila kita baca kan. Tapi bila lihat ni, barulah Kak Syai tahu kiamat ni macam mana. Ini ni kiamat kecil ni. Tahu macam mana dunia ni terbalik tau. Benda yang dalam tanah keluar, benda dalam atas bumi masuk dalam tanah. So dia cakap masa Kak Syai duduk tu bawah pokok kelapa. Imagine magic ni. Kata okey, Bu, pokok ini dulu berada di sana, 5 km di sana. Okey. Hari ni dia berada di sini. Jadi Tuhan tu nak tunjuk macam mana dia gerakkan bumi ni. Ianya berlaku ni satu penggerakan bumi tau. Bumi terbelah, lumpur keluar, lepas tu dia berpusing. So, hanya 2 benda je yang selamat di kampung tu. Satu pokok kelapa dan satu surau, masjid. Ya. Jadi, dan dua ni di tempat yang jauh-jauh. Tapi dia datang jadi dekat.
Jadi orang boleh bayangkan lah betapa teruknya. Jadi itu satu bendanya. Jadi yang keduanya iaitu tsunami, belahan bumi, dan satu lagi pergoncangan bumi. Dia nak bayangkan pada Kak Syai, orang yang bercerita ni, orang kampung datang jumpa kita orang ni, sebab kita bawa makanan, kita masak, kita bina balik rumah apa semua, masjid semua. So orang sentiasa berkumpul memberi cerita pada kita. Dia kata dia ada dalam kampung tu ada beberapa orang yang hidup. Ini kampung lain ni. Ini dia macam ni tau. Tsunami ni katakan berlaku di Port Dickson. Gempa bumi berlaku di Kajang. Okay. Dalam 100 kilometer lah ataupun lebih kurang itu. Yang satu lagi yang berpusing ni ialah berlaku lebih kurang di Melaka macam tu. Dia macam dekat sebelah-sebelah, dia tak adalah jauh sangat. Dia dalam radius 100 kilometer tu. Dia dalam rumah, dia kata masa gempa tu bumi, dia macam up and down tau. Dia macam tergantuk ke atas, berdebu ke atas bawah. Dan dia tak boleh keluar pada rumah sebab walaupun dia nak buka pintu, sebab lepas tu rumah tu dah sengit. So pintu tak boleh buka. So melalui tingkap, dia tengok jiran dia rumah 2 tingkat. Dia tengok jiran dia punya bong-bong dekat bawah. So kita pun tak boleh nak bayangkan, tapi dia kata macam kotak mancis dengan kotak rokok ni macam ni berpusing dekat bumi. Dan dia kena hantuk kena ni. Tapi dia kata pada tu tak lama. Berdebang, lepas tu senyap. Mungkin dalam 10 minit ke kan, tak tahulah. Senyap tu dia tak boleh keluar pada rumah. So dia kena tunggu orang luar pecahkan pintu semua baru dia boleh keluar. So bila dia keluar rumah dia tu dah separuh dalam tanah, separuh dia macam dah sengit macam tu. Rumah jiran-jiran dia ada yang dalam tanah, ada yang terbalik, ada yang terbarai, ada yang tak tinggal apa, macam-macam. So kawasan ni yang selamat pun hanya masjid dan surau. Satu gereja yang saya jumpa, dia terbalik, dia punya cross tu terbenam dalam tanah. So bila berlaku benda macam ni, ramai juga yang tertanya-tanya, kenapa Allah hukum kami? Apa kami buat yang betul jadi macam ni? Tapi dalam masa yang sama, ramai pula yang mencari Tuhan, yang selama ni tak kisahkan sangat benda ni, mereka mencari Tuhan. So mereka lah yang mendorong kami membina surau. Mula-mula dah buat 1, 2, 3, sehinggalah 100 masjid dan surau berjaya dibina di Palu. Semua tu daripada duit bantuan orang Malaysia. Okay. Kami tak dapat dah dengan, saya rasa Pak Jamu mungkin ada dia punya pecahan, dia punya kutipan tu, tapi lebih daripada lebih kurang 10 juta kot bantuan kepada rakyat Malaysia. Okay. Jadi kami, Kerajaan Malaysia sebenarnya berada di sana lebih kurang 6 bulan. Jadi kami bergila-gila. So Kak Syai ialah Ricky team. Tim yang pertama pergi sebab berdasarkan kepada Kak Syai punya kebolehan dan kepakaran dalam Navy. Kak Syai ni, Navy dia memang macam tu kan, askar memang macam tu. Bila ada apa-apa hantar orang, Ricky dulu kan, tengok apa diperlukan di sana. So dia perlukan makan, pendidikan, jiwa dan juga pembinaan semula. Jadi bila balik kita rangkakan program yang akan datang. Bawa tim lain pula. Yes. So kita tim lain, kita dah spesifikkan kat sini what need to be done. So kita dah beritahu kita akan buat ini. So tim-tim yang lain tu hanya macam tengok progress lah. So buat masjid, mengikut spek, kita ada beli barang semua. Orang-orang kita yang pegang duit, kita beli barang kat sana, diorang bina. Orang Indonesia kan very good dalam pembinaan. So diorang bina masjid, diorang buat tu. Kemudian kita buat sekolah, kita binakan balik sekolah-sekolah supaya budak-budak ni dapat pergi belajar. Tak semestinya pendidikan formal kan. Diorang pergi sekolah, dapat main, dapat makan, dapat belajar baca 2-3 surah kan. Itu je nak bagi diorang kumpul dan lupakan diorang punya trauma tu. Dan juga kemudian yang untuk wanita-wanita kat sana, kita bagi pendidikan usahawan, kita ajar masak. Sebab kita beritahu dalam masa setahun ni mesti ramai orang akan datang melawat korang. So apa korang nak jamu diorang? So korang boleh masak dan kau boleh jual.
Jadi kita ajar dia masak donat, kari puff, benda-benda yang orang suka makan kan. Kita yang buat benda susah. Jadi kami belikan setiap kampung 2-3 dapur rakyat. Kita bagi diorang dapur kuali besar apa semua. Selain daripada orang masak untuk mangsa, diorang juga boleh masak untuk berniaga. Banyak aktiviti yang dilakukan. Ya, sebab kita bukannya pergi dan bagi duit. Kita Yayasan Amal ni dia terlibat dalam rehabilitation. Kan kita membina balik apa yang jahanam. Dari segi semangat, segi ekonomi, dari segi pendidikan, kita bina balik. Okey, bukan semata-mata bantuan makanan Tidak kan. Dia kena berpanjangan. Bantuan kita kena bersifat berpanjangan, bukannya touch and go. Betul, sebab kita nak dekatkan lagi dengan orang kata masyarakat. So orang lebih mengenali Yayasan Amal kan. Dan Kak Syai, kalau tengokkan pengalaman Kak Syai ni, buatkan saya sebenarnya teruja juga nak pergi sebenarnya. Tapi itulah, kekuatan saya ni mungkin tak sama dengan Kak Syai. Kita nampak Kak Syai tegas kan. Mungkin saya kat sana agaknya takut ke macam mana kan. Sebab saya pun teringin nak pergi bencana-bencana ni. Cuma saya tak berpeluang. Tapi pernah pergi ke negara-negara luar untuk bantuan-bantuan ni lah. Tapi macam Kak Syai sendiri, kalau kenangan pahit di Palu, mungkin itu di Palu sangat-sangat dahsyat lah kita dengar. Dan kalau kenangan pahit di negara sendiri, bantuan bencana yang berlaku di negara kita, ada tak? Saya rasa banjir tahun 2012 ke? Bukan. 2012 ke yang besar tu. Yang kat Jerantut, yang Kolekerai, tenggelam, yang teruk. Yang 12 tu Kak saya rasa tak pernah tengok lah. Dia kata itu banjir yang kedua teruk selepas yang pertama tahun 73, 71. Yang ni kita pergi tu macam dah seminggu lah. Air dah baru surut kan. Surut sikit lah. Sepanjang jalan dekat Jerantut ni, kita pergi Jerantut dan Temerloh ni, kita tengok ke atas, kita macam pelik tau. Pokok-pokok kelapa, pokok-pokok yang dalam hutan tu, yang tinggi-tinggi tu, semuanya berselut. Maksudnya yang kita lalu ni, air tu sampai ke atas tu. Dah hapus lah maksudnya. So, kita tanya, kita depan orang kampung semua kan. Diorang kata, mula-mula diorang ingat banjir biasa, diorang kat rumah. Lepas tu, rumah diorang hanyut. So, diorang pun, orang datang tolong-tolong tu, diorang pergi ke sekolah. Sekolah sampai tingkat 3, air masih naik. So, ada setengah sekolah yang 2 tingkat, ada setengah pergi duduk atas bumbung. Zaman tu. So, kita macam Kak Syah kan, duduk KL, tak pernah tengok banjir macam ni. Bila kita tengok kan, kita rasa macam ni negara mana kan macam ni kan. Tetapi kan rakyat kita ni kan, macam orang dekat Jerantut dengan Kelantan, Kolekerai, Tanah Merah, diorang ni tak tahu banjir. Keyakinan diorang, keimanan diorang ni kepada Tuhan ni sangatlah memberi kesan bagi kami yang datang ni. Bagi diorang kan, diorang tak perlu, bila kita datang kita hantar makanan, pakaian semua, dia kata tak payahlah semua ni. Dia kata kami tak tahu macam ni. Dia kata cuma terukkan tidak aja. Tapi ingatan korang datang ni dah cukup bagus. Dia kata tapi benda-benda ni semua dugaan Allah. Dia kata jadi kan sebenarnya kan, kalau kita nak mencari iman ni, nak mencari kepercayaan pada Tuhan ni, kadang-kadang dengan jadi relawan ni, Kak Syah rasa lah kan, Kak Syah punya faith ni is getting stronger. Because kita jumpa dengan orang yang diuji dan mereka sangat tenang. Kita ni teori aja. Kita hendaklah bersabar kan. Bila berlaku sabar, tapi itu cuma teori. Kita tak pernah diuji pun macam tu. Tapi mereka ni diuji dan mereka buktikan apa itu iman. Jadi untuk anak-anak muda ni yang rasakan kenapa aku nak jadi relawan, sebenarnya ianya adalah satu proses perbaikan jiwa. Repairing your soul. Sangat penting. Kadang kita tak jumpa benda ni. Orang muda kan, macam Kak Syah pun masa umur 20-30, mana ada pergi sesurau dengar ceramah. Kan? Sekarang ni korang waktu ada live, ada TikTok, ada kan. Dulu mana ada. Maksudnya kalau nak dengar ceramah kena pergi masjid. Orang 20, umur 30 mana ada pergi masjid. Tapi kan bila dah tua macam ni, dapat peluang macam ni, dia macam satu, orang kata macam satu pembaikan ekspres lah. Macam cepat kita dapat merasa dia punya kesan tu dalam jiwa. Bermakna
apa ni orang kata iman kita ni kuat bila kita merasai, kita apa kata nampak sendiri. Ya. Kan? Dan bagi Kak Syai sendiri pun banyak dah pengalaman yang Kak Syai Betul. nah, Itu betul-betul menginsafkan. betul lah yang buatkan semangat lagi nak menjadi relawan untuk bantu lagi orang kan. Betul. Sebab kalau kita rasa kita susah, bila kita pergi tempat sana, tempat orang yang susah, you are nothing lah. You punya susah yang you rasa ni yang tak cukup duit nak bayar kereta ke apa, it's nothing lah. Orang don't even have anything to eat. Engkau susah hati pasal nak top up tak ada duit. Ya. Susah hati benda yang tak sepatutnya. Okay. Dia orang ni tak ada makanan pun, tak ada beras pun kat rumah. Bila kita pergi, kita bagi beras 10 kilo semua ni, kita cakap makan ni kan, simpan untuk sebulan 2 Oh tak, ini kami akan simpan setahun. Allah. Padahal Dia tak kira dah next ni bila dapat beras. Dapat beras maksud dia akan simpan tu setahun. Hari-hari dia akan buat bubur. And it's happened in Malaysia Okay. Dan Kak Syai, kalau tertengok pengalaman Kak Syai dah banyak. Mungkin ada pengalaman di Kak Syai sendiri pernah berlaku pada Kak Syai ataupun bencana-bencana yang setahu saya rumah Kak Syai. Okay, sebab tahun lepas, tahun bila? Yang tahun lepas kita pergi bantuan rumah siapa? Rupanya rumah Kak Syai sendiri. Boleh ceritakan tak pengalaman tu? Inilah dia kan. Kadang Tuhan tu nak bagi kita pelajaran. Orang kata selama ni kau dapat teori, so ini praktikal. Bila kita kena semua teori yang kita ajar orang ni, makcik bila ni buat macam ni, simbah sabun, buang lumpur, tu semua kita cakap sebab kita tak buat kan. Bila kena diri sendiri, 3 hari Kak Syai tak tahu apa nak buat. Kak Syai termenung aja, apa nak buat ni, apa nak buat dulu. Orang datang buat, baru Kak Syai bergerak buat. Orang datang dia kata, okay, apa nak kami nak buat, saya tak tahu. Dia jadi start kan. Jadi orang tu yang angkat peti ais apa semua kan, baru Kak Syai rasa, aku kena buat macam ni. Jadi kan sebenarnya dalam Kak Syai ni, pengalaman-pengalaman yang dia semua tu pengalaman orang lain yang Kak Syai tengok. Bila Tuhan bagi kan orang kata praktikal, pengalaman praktikal ni baru tahu sebenarnya bila kita nak kena buat benda tu tak sesenang yang kita cakap. Kak Syai rumah 2 tingkat, jadi rumah bawah tu habis, so semua barang kat tingkat bawah habis, kereta 3 biji habis, 2 dilupuskan, 1 je Kak Syai mampu repair, 2 buang. Memang tak boleh repair. Kalau nak repair, maksud Kak Syai kena beli motherboard 20,000, 30,000. So jadi susah. Jadi bengkel kata Kak buang je lah. Allah. So sebenarnya banjir ni, bencana alam ni, it's very costly. Sebab tu sebenarnya bila orang meminta kan besarkan sungai, besarkan longkang, sebenarnya itulah punca-punca yang boleh menyebabkan banjir. Macam kat Dengkil tu, dia sebenarnya kawasan tu bukan kawasan banjir pun. Tapi bila Ulu Langat tu, sungai ke Ulu Langat tu dah penuh, turun. So anak sungai, seluruh anak sungai tu semua jadi melimpah. Dan dia tidak ada perairan yang baik sebab sungai longkang semua kecil-kecil. Dia tak dapat menampung lah, so air naik lah. Pengalaman yang dahsyat lah. Betul dahsyat. Kak Syai pun berterima kasih lah. Orang yang bantu pun, Yayasan Amal datang. Ustaz Syafiq, Zaimah, Syawal pun datang kan. Ramai dah datang kan. Kak Syai berterima kasih lah. Betul Kak Syai tak tahu apa nak buat lah. Baik. Terima kasih Kak Syai. Dan satu-satunya ayat yang kata-kata yang Kak Syai boleh describe Yayasan Amal ni. Mereka ni, Yayasan Amal ni betul-betul beramal kerana Allah demi kemanusiaan. Baik. Demi kemanusiaan. Dan terima kasih kepada penonton yang setia mendengar kita berkongsi pengalaman dan juga orang kata menjadi inspirasi kepada anda yang nak menyertai sebagai relawan. Terima kasih Kak Syai. Terima kasih Yayasan Amal. Terima kasih Zaimah. Terima kasih Syawal. Baik, okey. Kita jumpa lagi insya-Allah di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.